Dan okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biasa kita ini kita akan buat live selama 15 minit. Jadi tajuk hari ini adalah sifat-sifat tercela. Sifat-sifat tercela ni ada 12 sifat. Okay. Yang pertama iaitu syahrul ta'am. Syahrul ta'am ni adalah orang yang gemar makan dan minum. Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW yang maksud yang terlebih afdal pada Allah itu ialah orang yang banyak berlapar dan banyak bertafakur, dan yang terlebih benci kepada Allah itu ialah orang yang banyak makan, banyak tidur. Kenapa demikian? Kerana mereka yang selalu berkenyangan akibat gemar makan dan minum akan terhindar daripada melakukan ibadah kerana sentiasa terdorong untuk tidur dan beristirahat. Macam kalau orang yang makan banyak ni kan, makan banyak dengan minum banyak ni, dia akan badan dia akan jadi berat nak lakukan ibadah semua tu, dia malas lah. Okey. Yang kedua iaitu tarkul kalam, iaitu orang yang banyak berkata-kata dan dia sia-sia. Sudah menjadi memang manusia ni sebab dia suka cakap benda yang sia-sia yang boleh ditakdirkan sebagai bencana lisan, iaitu mengumpat, menghina, berdusta dan bertengkar dan bergaduh. Firman Allah yang bermaksud tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan daripada orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat makruf atau mendamaikan antara manusia. Surah An-Nisa ayat 114. Malahan ada hadis Rasulullah SAW yang bermaksud sesiapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, berkatalah yang baik atau diam saja. Okay. Daripada kita tak ada benda nak cakap, kita diam. Okay. Yang ketiga iaitu qadak iaitu marah. Sifat marah berpunca daripada kurang kesabaran dalam diri ini. Marah disebabkan menghadapi apa-apa keadaan. Orang yang bersikap sedemikian selalunya disorong oleh pengaruh syaitan yang ingin merosakkan iman dan dirinya. Seringkali orang pemarah ini mewarisi sifat-sifat seperti sombong, bongkak, tidak boleh ditegur dan lain-lain. Bagaimanapun, Islam tidak melarang umatnya mempunyai sifat marah dalam hal tertentu seperti firman Allah bermaksud, wahai Nabi, beranilah orang kafir dan orang munafik itu dan bersikap keras terhadap mereka. Surah At-Tahrim ayat 9. Jadi maknanya kalau marah ni keadaan untuk nak perangi orang kafir ataupun orang munafik dibolehkan. Okey. Yang keempat iaitu bakil. Perkataan bakil ni dalam hadis merujuk pada sifat kebakilan yang disertai dengan ketamakan dan semua perkara yang menghalang seseorang daripada bersedekah atau melakukan amal kebajikan. Penyakit jiwa yang melanda manusia ini mengakibatkan rezeki kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala yang sepatutnya dikeluarkan bagi tujuan membantu orang yang kurang berkemampuan tidak dapat dilaksanakan. Selalunya orang yang bakil ni kan dia macam dia tak mau sedekah, dia tak mau buat amal jariah, dia tak mau buat benda-benda kebaikan yang boleh keluarkan duit dia tu. Bakil ni juga, kiamat tidak akan berlaku sehingga manusia akan diperlihatkan dengan tanda yang jelas seperti sifat bakil yang berleluasa berlaku dalam kalangan manusia. Sifat ini penyakit jiwa yang sedang melanda manusia, khususnya membalikkan umat Islam. Okay. Yang kelima iaitu hasad. Hasad, dengki, iri hati. Sifat-sifat ini lahir dari rasa kurang senang dengan nikmat yang dikecapi oleh orang lain, lalu mengharapkan nikmat itu terhapus daripadanya. Contoh kan macam kita tak boleh tengok tau orang lain lebih daripada kita. Rasa macam dengki kan, hasad dengki tu rasa macam tak syok macam tu, tak boleh. Kita
kita kena bersihkan hati kita, redha. Kalau dia dapat benda tu, kita dapat rezeki daripada Allah dengan lain pihak. Okay. Terdapat hadis Rasulullah yang berarti hasad itu memakan kebajikan sebagaimana api memakan kayu. Firman Allah juga bermaksud, sekiranya kamu mendapat kebaikan, nescaya mereka akan merasa kurang senang. Tetapi apabila kamu mendapat kecelakaan, mereka bersukaria kerananya. Surah Al-Imran ayat 110. Bila kalau orang ditimpa kesusahan, bila orang ada hasad dengki ni, dia seronok. Tapi bila orang lebih berjaya daripada dia, lebih sikit daripada dia ada hasad dengki, dia jealous, dia tak suka macam tu. Lepas tu untuk elakkan perasaan hasad dengki iri hati ni, kita perlukan kita perlu sifat tawaduk, kita sentiasa syukur ke Allah dengan apa segala nikmat yang Allah bagi. Semoga kita juga dilimpahkan rezeki yang rezeki yang banyak, insyaAllah. Okay. Yang keenam, hubun dunia. Hubun dunia iaitu kasih akan dunia. Hati yang sentiasa berbaut kepada kehidupan dan kesenangan duniawi akan menyebabkan seseorang itu takutkan mati. Macam ada setengah orang kan, dia macam takut mati sebab bukan sebab tak cukup amal kebajikan, sebab dia takut tinggal harta dia. Ada orang macam tu. So, ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan, senda gurau, perhiasan, bermegah-megah antara kamu dan berlombalah dalam mengumpul harta keret, kekayaan dan anak pinak. Surah Al-Hadid ayat 20. Ya Allah telah menjelaskan dalam firman yang lain bahawa segala yang dijadikan di muka bumi ini sebagai perhiasan dan cubaan kepada manusia untuk menilai baik dan buruk amalan seseorang itu. Sebab itulah kalau kita dekat dunia ni tak payah nak kejar sangat harta dunia ni. Kena kejar juga ilmu akhirat semua untuk kita nak bawa ke alam sana. Kalau kita kumpul duit banyak-banyak pun bukan tak boleh bawa mati. Memanglah sekarang ni hidup perlukan duit. Tapi duit bukan segalanya. Duit tu cukup untuk makan pakai kita, anak bini kita, keluarga kita, insyaAllah. Okay. Dan sebab tu kalau orang yang kenal hakikat kejadian diri ni dan sebaik-baiknya dia akan tahu hikmah dekat dunia ni dengan hikmah dekat akhirat sana, insyaAllah. Okay, yang ketujuh iaitu hubbuta, iaitu kasih pada harta. Lebih kurang juga hubbu dunia tu. Tidak salah memiliki harta dan kemewahan hidup, tapi kemewahan yang bawa tak boleh sampai bawa sifat tu jadi kita seorang yang berikut atau membakil. Tak boleh kita tamak halaba dan membazir itu amalan syaitan. Okey. Agama kita ni kan, orang Islam ni kita dituntut untuk bersedekah kan, untuk sedekah, untuk zakat, sebab nak bagi dekat asnaf, fakir miskin. Kita belanjakan harta kita dekat jalan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah rezeki kita berlipat kali ganda akan datang. Kalau rezeki kita tak datang dalam bentuk duit, insya-Allah dalam bentuk kesihatan, dalam bentuk keluarga yang baik, dalam bentuk persekitaran yang baik. Itu pun rezeki, bukan rezeki dalam bentuk duit je kan. Okey. Firman Allah Subhanahu Wa Taala yang maksud, hai orang beriman, janganlah kamu dilalaikan oleh harta kekayaanmu dan anak pinakmu dari mengingati Allah. Sesiapa berbuat demikian maka tergolonglah mereka di kalangan orang yang rugi. Surah Al-Munafiqun ayat 9. Okey. Yang ke-8 iaitu Al-Kib. Al-Kib ni maksud dia besar atau agung. Sedangkan maksud dia ialah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Iaitu kan contoh yang okey, Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda,
Tidak akan masuk syurga orang yang di hatinya bercokol kesombongan meskipun seberat zarah. Sesungguhnya ada seorang yang senang jika pakaian dan alas kakinya bagus. Bagaimana ini? Beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Yang dimaksud dengan kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kita tak bolehlah kita dah dapat apa yang kita nak, kita tak boleh nak rendah-rendahkan orang lain. Kita kena letak macam mana tempat kita bukanlah lahir-lahir terus senang kan. Kita pun ada juga belok-belok susah apa semua tu. Okey, yang ke-9 ujub. Yang ke-9 ujub. Ujub ni dia berkait rapat dengan takbur dengan riak. Ujub maksud dia hairan dengan keistimewaan dan kelebihan diri sendiri. Maksud dia kan, ujub ni kan sifat rasa macam riak tapi kan kita seorang-seorang je tahu. Rasa macam nak buat amal ibadat, kita buat amal ibadat tapi kita rasa diri kita tu bagusnya aku, baiknya aku buat benda ni. Tu ujub. Dalam orang lain tak tahu pun benda tu. Tapi kita sendiri yang tahu. Satu sifat atau perasaan hairan kepada diri sendiri, sifat ini tersembunyi dan sukar dikesan. Sifat suka merasakan pelik dan takjub dengan kebolehan atau kehebatan diri. Macam tu lah, macam kalau kita buat tahajud sikit je, terus rasa wujud kan dalam diam. Terus rasa bangga. Bangga tapi memang orang lain tak tahu tapi kita tahu benda tu kita yang rasa wujud tu. Setiap sifat boleh ditimpa keuzuran atau penyakit suatu hari nanti. Yang tinggi darjat keturunannya tidak akan dinilai di sisi Allah selain takwa, dan yang kaya pula boleh mengalami bencana-bencana seperti kecurian, penculikan dan sebagainya. Okey. Yang ke-10, riya. Okey. Riya ni maksud dia sifat untuk mencari pandangan orang dengan menampakkan pelbagai amalan baik yang dilakukan semata-mata mengingatkan pujian, pangkat dan kedudukan. Macam wujud tadi, kita seorang-seorang kan, riya ni kita mengharapkan orang puji kita. Dia macam kita buat benda tu kita nak tunjuk orang. Terus sedekah kan, sebab tu kalau sedekah tangan kanan, tangan kiri pun tak boleh bagi tahu. Tangan kanan je yang tahu. Itulah. Orang yang bersifat riak ni selalu dia ibadah dia depan orang je. Dia bila depan orang dia semayang, depan orang dia puasa. Tapi bila belakang orang terus bertopengkan tu. Okey. Sifat yang riak seperti menunjuk dalam amal ibadat dan riak tersembunyi ialah beratnya hati seseorang untuk beramal apabila sendirian, tapi akan berbuat demikian apabila orang lain yang menyaksinya. Kalau orang nampak dia lah paling bagus. Serendah-rendah riak adalah syirik. Itu serendah-rendah riak. Okey. Yang ke-11 iaitu suma'ah. Suma'ah ini sifat suka dipuji. Tadi riak kita buat benda nak orang puji kan. Yang ni suma'ah ni kita suka orang puji kita. Maksudnya macam makin dipuji makin seronok. Lepas tu makin dipuji kita akan buat lagi banyak kebaikan. Kalau boleh kebaikan tu nak heboh ke orang lain. Macam nak bagi tahu dekat media sosial apa semua, apa yang kita buat, apa yang kita dah derma, apa yang macam-macam lah semua tu. Lepas tu kalau dia derma tu macam contohlah dia subuh kan dan solat subuh dekat media sosial macam tu. Padahal dia bukan solat pun, dia tidur tapi dia nak orang puji dia tu. Itulah sum'ah. Okey. Saya ada poin tambahan iaitu takabur. Takabur ni maksud dia bangga diri. Dia sangka dia ni lebih baik pada orang. Lebih sempurna daripada orang. Sedangkan tiada yang terlebih baik dan terlebih sempurna selain Allah SWT. Dia di dalam masa yang sama, dia takabur. Dia bangga diri dan dia akan merendahkan orang lain.
Firman Allah yang dimaksud apabila dikatakan padanya takutilah Allah, ia lalu dipengaruhi oleh kemegahan iaitu takbur yang membawanya kepada dosa, cukuplah neraka jahanam sebagai balasan. Surah Al-Baqarah ayat 206. Nampak tak? Semua sifat ni, semua sifat yang terkeji, sifat yang tercela. Sebab tu kita sebagai Muslim sejati, sebagai orang Islam, kita kena jauhkan daripada 12 sifat tercela ni. Kita serahkan semua kebaikan, amal ibadat kita, jasa baik kita, apa yang pernah kita buat, amal ibadat ke apa semua kita serah ke Allah untuk nilai. Kita jangan nak judge orang, kita jangan riak, kita jangan ujub tak kabur semua tu. Buat sebab nak pujian orang. Tak boleh, okey. Untuk menghindari semua sifat-sifat ni, kita selalulah istighfar, kita tawaduk, kita muhasabah diri, apa yang dah aku buat hari ni, sepanjang bulan ni apa yang dah aku buat, semua tu. Kita banyak selawat, istighfar, insyaAllah hati kita lapang. Okey, terima kasih.